Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat, yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu muridan, yang takluk ia dengan menentukan mungkin. Tak kena lek lagi. Tak nak lagi. Ya dah nak pakai kioh satu. Yang takluk ia dengan menentukan mungkin dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya, atas muwafakat ilmunya. Artinya tiada menentu Allah Ta'ala akan mungkin melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Lawannya al-karahiyatu, artinya benci ia, yakni mengada suatu dengan tiada ditentu akan dia, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha yaf'alu ma yurid. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala perbuat ia akan barang yang dikehendakinya akan dia. Tengok dah. Tak payah dah bila kita ngaji kudrat saat ni, lebih kurang dah masalah iradah pun nyata lebih kurang. Kata musannif rahimahullah, bermula sifat kedulapannya, kedulapan daripada 20 sifat yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf kena tahu dengan cara tafsir satu persatu. Kedelapannya ialah iradatun, sifat iradat. Arada yuridu iradah. Iradah kadang-kadang kena ke masdar, kadang-kadang ni satu nama bagi sifat. Artinya arti iradah dengan makna sifat tu berkehendak. Artinya arti si iradat dengan makna sifat. Dia kena kata gitu malah. Kerana ada juga arti iradat dengan makna berkehendak, iaitu makna takluk atau dikatakan makna al-masdari. Artinya arti iradat dengan makna sifat itu ialah berkehendak, yakni bersifat berkehendak. Tulis itu. Bersifat berkehendak ia. Yang dengan sifat itu berkehendak Allah Ta'ala. Tu. Yang dengan sifat itu berkehendak Allah Ta'ala, ia boleh sengaja buat. Dengan ada sifat persengeleng itu, persengaja penentu tu, boleh kata laku kira. Tu. Maka dia boleh menentu dengan sifat ada penentu tu. Sifat penentu dia boleh kehendak dengan sebab ada sifat berkehendak. Ia boleh sengeleng bila ada sifat pensengeleng tu. Kata laku ada juga cerdik sikit perkara dia guna di mana. Tu. Tengok sikit lagi. Ada sifat tu pada azali dah dah. Cuba tengok makna dia. Apa murad dengan sifat iradah? Bermula maknanya, makna bagi iradah dengan makna sifat. Kecek budak maknanya makna sifat iradat. Apa makna sifat iradat? Iaitu makna iradat, satu sifat yang satu sifat bagi zat Allah Ta'ala. Kecek lagu tu, bagi sifat zat, bukan sifatul af'al. Kalau iradah dengan makna masdari itu sifatul af'al. Tu nak mengada
nak berniat. Tapi kira pergi mari iradah tu pun jalan belakang. Cuba kita kata iradah tu sifat zat juga. Kalau kira pergi mari iradah muka takluk dah. Takluk bagi sifat berkehendak tu dah. Kira tu satu sifat zat Allah Ta'ala. Satu sifat mana? Yang maujud. Supaya tak ni. Jadi zat ni yang wujudiyah lagi maujudah. Senang. Kita buat dua lalu dah. Tiap-tiap benda. Yang maujud ni yang wujudiyah lagi maujudah. Apa makna yang wujudiyah? Sifat yang wujudiyah, yakni sifat yang bangsa ada dirinya. Benda pesing ada. Benda pesing boleh tengok, boleh nampak, boleh dengar. Tu benda pesing ada. Kadang-kadang ia wujudi tapi tak maujud. Supaya gini. Ni bot ni cak hijau. Hitam ada tak? Hitam ada. Ada ke tak ada hitam pada bot ni? Tak ada, kita kata tak ada sifat hitam. Maka diri sifat hitam ni benda bahasa ada ke benda bahasa tak ada? Benda bahasa ada. Hitam tu dikatakan wujudi. Benda yang bahasa ada. Tapi maujud ke tak maujud? Tak maujud sini. Maka bila kecek wujudiyah, tak lazim maujud lagi. Tapi bila kecek maujud, lazim wujudi benda tu. Tu hijau ada di buk. Maka hijau tu sifat yang bangsa ada. Okay. Hitam tak ada di buk. Tapi hitam sifat yang bangsa ada. Hitam sifat yang bangsa ada tapi tak ada sini. Hijau sifat yang bangsa ada sungguh sini. Luar situ. Maka sifat kudrat iradah, sifat yang bangsa ada. Kalau Tuhan buat we tengok, kalau Allah Ta'ala menyatakan zat dia, kita pun boleh tengok. Kerana benda pasti ada. Lepas tu ada sungguh tidak? Ada sungguh di zat tu. Tu wujudi lagi maujud. Tu faham tak? Satu sifat yang maujud, yang wujud dia lagi maujud dah. So situ. Lagi pula sifat yang tu sifat kepada i'rab, jadi sifat kepada satu sifat tadi. Satu sifat yang berdiri, yang ada ia. Ada di mana? Berdiri dengan zat. Jadi pada zat dengan bermakna pada. Bi zati, fi zati. Itu dia. Berdirilah pada zat. Jadi zat Allah Ta'ala. Ada pada zat Tuhan. Satu sifat yang ada pada zat Tuhan. Ada sungguh. Ada pada zat. Itu dia. Dengan ada sifat itulah satu sifat yang mewajib. Yang tu sifat kepada satu sifat tu lagi. Satu sifat yang mewajib. Ia satu sifat. Apa makna mewajib? Apa makna yang mewajib? Yakni yang akal menghukumkan. Yang akal menghukumkan dengan sebab ada sifat itu, bahawa zat itu ada satu sifat lagi, namanya kaunuhu muridan. Namanya kaunuhu muridan. Tu maksudnya mewajib. Sebab tu bereke mari lagi tu. Bila ada sifat kudrat, kena ada kaunuhu qadiran mari. Bila ada murid iradat, bereke sifat kaunuhu muridan mari. Ya akal hukum lagu tu. Ni mengikut ulama isbat ke akan hak ahwan lah. Kita sifatnya dah. Kita sifatnya lebar dah tu. Kalau ngaji kita membuat tu satu kumpulan daripada Maturidiyah juga, isbat ahwan. Bukan semua, ada juga sebagian Maturidiyah hak tak isbat. Tu bukan semua. Dan ada juga setengah-tengah Asy'ariyah hak isbat. Becek lagi. Gitulah. Tu. Kata musannif rahimahullah taala,
berdiri dengan zat yang mewajib ia bagi zat Allah tu akan kaunuhu muridan. Mewajib bagi zat, jadi zat Allah Ta'ala mewajib akan sifat kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berpekehendak. Tu keadaan Allah yang berpekehendak, tu sifat tu. Sebab kata gini, tu mengikut ulama hak isbatkan ahwal. Bok ada hijau tak? Ada sifat hijau. Hijau ada ni. Bok yang hijau. Dengan ada sifat hijau tu lah, ada satu sifat lagi, keadaan bok yang hijau. Tengok kaca bubuh. Kok dia. Ketah putih, ketah yang putih. Dengan sebab ada sifat putih lah, ada satu sifat pula berekam lagi, keadaan ketah yang putih. Keadaan ketah yang putih itu sebagai penamak sifat putih di ketah. Tengok tu yang kata. Sifat hijau tidak boleh lekat duduk di bok kalau tidak ada keadaan bok yang hijau, mari tu lekat. Keadaan sifat qudrah tak boleh ada pada zat kalau tidak ada kaunuhu qadiran, mari tu lekat. Kira-kira sebagai wasitah. Tu. Habis itu. Habis kata gitu, kata buat dia. Padahal kita etika tak ada salah, ni tak ada masalah pun. Hak tu lo ya. Maturidiyah Asy'ariyah ni kira beza di forok ya, usul hak tu lo. Sama-sama al-sunnah wal jamaah kedua-dua. Habis itu. Tengok lagi. Kata dia rahimahullahu taala, yang takluk ia, yang tu sifat kepada apa? Satu sifat tu lagi. Satu sifat yang takluk ia, apa mana takluk? Yang bertugas ia, yang bekerja ia sifat itu. Jemur tuju gi ke mana? Sifat ni yang ada pada zat. Dengan ada sifat tu kerja ia tuju hadap ke mana? Yang bertakluk ia, yang jemur tuju hadap ia dan bekerja tugas ia sifat tu bertakluk dengan takluk kepada takluk. Takluk kepada takluk. Belik pula. Sifat kepada sifat ni. Yang tu sifat pada sifat. Belik. Dengan takluk pada takluk tu. Belik juga. Tu kena kira ambil. Tu. Jadi takluk tu bergantung tu dengan menentu. Dia kata. Jadi bekerja tugasnya dengan menentu. Gerti menentu. Menentu akan mungkin. Tu benda yang ditentukan. Menentu ni lah dikatakan taksis. Tu menentu. Taksis hak ni dah kerja sifat iradah. Taksis menentu. Menentu apa? Menentu akan mungkin, akan benda mungkin. Menentu dengan takluk kepada menentu. Jadi sifat ni juru menentukan benda mungkin. Menentu dengan satu sifat. Dia kecil lagu tu. Dengan satu, ini dengan setengah-setengah daripada segala sifat-sifat. Dengan setengah-setengah sifat. Kecil lagu tu dah. Satu sifat dengan mana? Setengah-setengah sifat. Jadi sifat iradat tu menentukan dengan setengah-setengah sifat. Daripada segala sifat yang harus atasnya atas benda mungkin. Sifat yang harus atas benda mungkin tu banyak. Iradat menentu ambil setengah-setengah je. Tulis pada segala sifat yang harus. Seperti harus bagi mungkin ada atau tiada, maka iradat menentu ambil ada masalah. Dan harus bagi mungkin itu,
putih dan hitam, maka iradat menentu ambil hitam masalan. Dan harus lagi sini. Dan harus bagi benda mungkin berjihad atas atau bawah, maka iradat menentu ambil jihad atas masalah. Tu orang panggil sifat yang harus bagi benda mungkin tu banyak, cuma iradat menentu ambil setengah-setengah ya. Dia tak boleh lah ambil semua, dia belawai. Putih dengan hitam dia belawai. Bila ambil dua tu sekali, benda tu putih tak hitam tak boleh masa tu lah. Tak jadi. Belawai, ambil setengah-setengah ya. Benda ada dan tak ada, belawai. Kalau ada, ya tak ada. Kalau tak ada, ya tak ada. Gitu. Maka benda tu belawai. Nak pergi menentu dua-dua. Ada tak ada, tak boleh masa tu lah. Tak boleh. Maka ambil setengah-setengah daripada segala sifat yang harus atau benda mungkin hak banyak-banyak tu. Hak kita ngaji dah dulu, al-mumkinat al-mutaqabilah. Al-mumkinatun mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu amkinatun azminatul jihatu kadzal maqadiru rawassiqatu. Tu mumkinat mutaqabilah. Tu hak tu harus bagi benda mungkin banyak, maka menentu oleh iradat akan setengah-setengah. Zaid ni boleh kufur dan boleh iman ke tak? Boleh. Harus bagi Zaid nak bersifat dengan kufur, jadi kafir. Dan harus bagi Zaid nak bersifat dengan iman, iaitu mukmin. Harus dua-dua. Maka Tuhan menentu Zaid jadi mukmin pada azali lagi dah. Tu. Dan menentu aidan jadi kafir pada azali lagi dah. Salah. Dia menentu siap dah. Siap belakang sifat tu, menentu dah. Allahu akbar. Kalau nak puji, kalau nak syukur ke Tuhan, tak habis nak syukur. Kalau syukur di mana? Syukur di taksid tu lagi dah sebenarnya. Bukan syukur di nikmat-nikmat ni. Syukur di hujung-hujung dapat nikmat tu, dapat nikmat ni. Syukur di taksis untuk mendapat nikmat tu lagi. Syukur tak habis-habis. Tu dia. Habis itu bukan syukur di atas taksid, syukur di atas dapat syukur tu pula. Syukur kepada Allah yang Tuhan taksiskan we syukur. Dan syukur berhajat kepada syukur atas syukur. Sebab tu syukur dia tak habis-habis. Ya berdaur, ya ditasansur. Syukur di atas nikmat hak boleh syukur. Syukur ke apa? Syukur hak di atas nikmat hak boleh syukur dulu. Dan syukur di atas nikmat hak boleh syukur nu. Tak habis-habis syukur. Sebab tu subhanaka la nusi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nabi kata, ya Allah, kami tidak akan dapat menghenggakan puji atasmu. Nak syukur tak habis-habis. Tak habis-habis. Kerana tiap-tiap nikmat ia berhajat pada syukur. Dan syukur atas syukur pula. Kita boleh makan alhamdulillah. Lepas tu alhamdulillah pula di atas alhamdulillah. Kita alhamdulillah makan tadi tu. Alhamdulillah tu Habib boleh kata alhamdulillah. Dan alhamdulillah tu Habib boleh kata alhamdulillah. Di atas alhamdulillah dulu. Habis tak? Habis. Tak habis syukur tu. Allahu akbar. Habis itu. Kalau gitu menentu pada azali dah. Menentu akan setengah-setengah sifat. Yang takluk ia dengan menentu. Dia kecek lagu tu baik kita kali.
Yang takluk ia dengan menentu, yakni menentu pada azali. Akan mungkin menentu dengan satu sifat, jadi dengan setengah-setengah sifat daripada segala sifat-sifat yang harus atasnya. Atas benda mungkin, sifat yang harus atas benda mungkin banyak, tapi menentu ambil setengah-setengah ya. Daripada sifat tu menentu bila dah? Menentu pada azali dah. Itulah ibarat daripada takluk iradat yang tanjizi qadim. Tu atas muafakat. Atas ni takluk kepada menentu. Menentu benda mungkin tu, menentu zahid ada, menentu zahid putih, menentu zahid tinggi tu. Atas muafakat ilmunya, ilmu Allah Ta'ala. Allah dia berekil lagi tu. Ni di segi ta'akul akal saja ni. Wakilnya tidak ada dulu kemudian, tapi nampak pada tilik ke akal kita, kira-kira mari kena ilmu dulu. Ada ilmu yang boleh nak, bila nak dia buat. Gitu Turut susun akal kita fikir. Padahal sifat Tuhan tak ada hak mana dulu kemudian dah. Jadi menentu atas muafakat dan selorong, setuju, sepakat dengan ilmunya. Apa muafakat ilmunya? Dengan muafakat perkara yang ditahu olehnya pada azali. Tulis muafakat ilmunya, yakni muafakat dengan perkara yang diketahuinya pada azali. Itu ilmunya yang diketahuinya Allah Ta'ala adalah pada azali. Dia tahu sedia dah. Kerana takluk ilmu pun tanggizi qadim juga. Dia tahu sedia kala dah. Kata Zaid no ada. Ilmu, sifat ilmu Allah Ta'ala. Tuhan tahu bila ada ilmu, ada sifat ilmu, dia tahu. Tahu ke apa? Tahu benda tu, benda ni. Banyak perkara, hak tahu. Ni orang panggil maklumat. Benda yang ditahu. Maklumat ni orang panggil ma fi ilmillah ni. Hak benda hak duk dalam ilmu Allah Ta'ala. Orang panggil ma fi ilmillah. Benda yang ada pada ilmu Allah Ta'ala. Zaid nak ada pada 10 tahun lagi depan tu. Zaid nak akan ada pada 10 tahun depan lagi. Ada Zaid tu sudah ilmu tahu dah pada azali. Ilmu tahu dah kata Zaid nak ada. Ada Zaid tu orang panggil benda hak duk pada ilmu Allah Ta'ala dah. Tu. Kalau tilik kepada kita ke orang panggil apa? Ma fi ilmillah ni kena kepada syu'un. Dalam istilah ulama tasawuf panggil syu'un. Ataupun satu lagi dalam kitab Baqarah sebut apa? Ma fi ilmillah. Allahu Akbar. Apa soal lagi? Tak ingat. Syu'un ataupun apa lagi? La ilaha illallah. Itu benda. Ma fi ilmillah ni benda amr iktibari ya. Ke benda ada. Tu yang tahu Zaid tak tahu pada azali lagi dah. Ia akan buat kiamat bila, ia akan berlaku kiamat bila. Ia tahu tak? Ia tahu pada azali lagi. Dia tak rayak pia ya. Tahu pada azali lagi. Ia tahu kata Zaid nak ada.
Dan dia tahu kata Zaid nak putih. Dan dia tahu kata Zaid nak tinggi. Tahu lagu tu. Menentu pun lagu tu. Menentu muafakat dengan apa yang ia tahu. Ia tahu kata ada, menentu kau ada. Ia tahu kata putih, ia menentu kau putih. Nanti nak buat siapa masa ni kah? Kalau itu ilmu ni orang panggil takluk, ni tahu pada azali. Dikatakan takluk ilmu tanggizi qadim. Saya takluk ilmu tanggizi qadim. Syu'un. Satu lagi. Allahu Akbar. Apa lagi? Duduk mana? Ada lagi. Ingat kata ada lagi kitab ni. Pada yang sebut ini. Syu'un a'yanun sabitah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istilah kalau kecek lagu ni a'yanun sabitah. Apa a'yanun sabitah? Kena kepada mafi ilmillah tu. Benda yang ada di dalam ilmu Tuhan pada azali. Kita duk ngaji learning ni kan. Dia tahu dah lagi. Tahu pada azali dah. Ada kita lewat waktu sekian ni duk pada ilmu dia di azali dah. Waktu duk ngaji dah ni. Seolah kata gambaran tu ada dah pada azali. Tapi ke rupa lagu tu lah orang panggil a'yanus sabitah. Benda yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Dia tahu lagu tu. Dia tahu dah kata kita ada sekarang. Tahu bila? Baru tahu saat ni. Tahu pada azali, bukan baru tahu saat ni. Kita main ngaji ni. Oh, rajin we mukmin. Bukan baru tahu saat ni. Tahu pada azali dah kata kita nak ngaji ni. Dan bila tahu pada azali, iradat menentu pada azali dah nak pergi mari ni. Tak apa masa lagi ya. Tak apa masa pak gerak lagi tangan nak tukar derak kerja. Boleh hari. Maka ada kita dikatakan a'yanus sabitah, barang yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka bila tilik kepada benda ni, benda wajib, benda harus zati pun jadi wajib aridi mari. Lagu mana? Kita ada tak ada dia apa hukum? Ada kita apa hukum? Harus. Tak ada kita apa hukum? Harus. Ada kita sekarang learning, tilik dengan ilmu Allah Ta'ala apa hukum? Wajib. Tuhan tahu kata ada. Wajib kena ada. Sekarang ni, waktu sekarang Tuhan tahu kata ada. Maka bila tilik kepada ilmu Tuhan, dia tahu kata kita ada sekarang ni, hukum ada kita tu wajib. Karena kalau tak ada kita, jahil Tuhan pula. Jadi kembali jahil Allah Ta'ala. Kita panggil wajib aridi bila nisbah pandai kepada ilmu, takluk ilmu.
Tilik kepada diri ada kita tu nak ada boleh, tak ada pun boleh. Tapi bila tilik kepada ilmu Tuhan yang tahu kata kita ada sekarang ni, ada kita tu wajib tu, bukan haram tu. Sebab kalau tak wajib ada, berarti Tuhan tahu jahil. Dia tahu kata ada tapi tak ada benda. Tu kira tu. Tu dah. Wahakaza. Kalau gitu bila kira ni kira sebab iradat ke? Bila tilik kepada menentu iradat kata ada kita sekarang ni, apa hukum? Ada kita pun wajib dengan tilik kepada takluk iradat Allah. Supaya ilmu dan iradat boleh dah. Atau apa ni wajib aridi, harus jaid zati tapi wajib aridi. Habis itu atas muafakat ilmunya, ilmu Allah Ta'ala. Artinya, arti muafakat ilmu tu apa makna? Arti muafakat ilmunya iaitu tiada menentu Allah, tiada menentu oleh Allah. Menentu bukan menantu, dalam cari natu. Tiada menentu oleh Allah Ta'ala. Tuhan tidak menentu akan mungkin. Tiada menentu oleh Allah. Jadi tiada menentu pada azali oleh Allah Ta'ala akan mungkin. Tuhan tak menentu pada azali. Malaikat barang, malaikat akan barang yang diketahui dengan ilmunya, jadi pada azali. Malaikat barang yang diketahui, diketahui pada azali, diketahui dengan ilmunya, ilmu Allah Ta'ala, dengan sifat pengetahuan Allah Ta'ala. Dia, Allah tidak menentu ada zat. Malaikat ada zat tu kena tahu dah pada azali. Dia tahu kata ada zat pada azali, maka dia menentu pada azali Nabi ada zat. Kecek mudah-mudah kata, iradat tak akan berlaku kalau benda tu tak ada bersabit dalam ilmu. Menentu tak akan menentu kalau ilmu tak tahu benda tu. Tak tahu ke mana. Kalau ilmu tahu kata ada zat, barulah iradat menentu bi ada zat. Bila iradat menentu bi ada zat, kudrat nanti nak kerja siapa masuk tu. Sebab kita ngaji cara buat rumah, kita ngaji. Bila kita ngaji geti dah, barulah kita kira buat plan. Tidak akan buat plan malaikat mengikut apa hak kita geti. Kecek lagu tu. Kita buat plan tu hak kita geti. Lepas tu dia buat bila? Nanti ada modal tu. Modal tak ada lagi. Menentu siap dah. Buat plan siap dah. Ngaji pengerti cara siap dah. Tapi tak nak buat lagi sebab modal tak ada. Tu ni tilik kepada kita ni lah dah. Buat qiyah mudah-mudah. Habis itu gerti dah. Tiada menentu oleh Allah akan mungkin malaikat barang yang diketahui, yakni pada azali, diketahui oleh Allah pada azali. Kecek barang yang diketahui. Kecek lagu tu. Malaikat barang yang diketahui akan dia, akan barang tu diketahui pada azali, diketahui dengan ilmunya, ilmu Allah Ta'ala ya, pada azali. Masya Allah. Sifat ilmu tu pun qadim, sedia kala adanya. Maka tahu pun sedia kala juga dah. Sedia kala dah. Habis malam faham malam. Lawannya al-karahiyatu. Sekat tu dulu bawa pada lu nyanyi. Tu. Dah, boleh tak? Nak tidur, tak berhak tak? Yana? Senyap-senyap tak apa yang ambil orang dengar. Apa? Gapo?
Ngaji usul ni masya-Allah ya kalau kita reti dia molek dah, dia akan tolong jawab was-was dalam hati kita. Kalau setan mari duk kacau setara mana pun, dia jawab boleh. Dia sepak nyepak, dia siku gelik boleh. Sebab kita reti habis dah. Selok belok mau. Kalau setan mari duk kacau, kita mesti pihak ni. Dia siaplah kedah. Tak ada celah untuk setan datang untuk nak mensyokkan akidah kita. Habis ada soalan? Ada 11.30 dia tak? Rehat pula tak? Berserah tak? Nanti mulai esok pula InsyaAllah. Memang macam ni makhluk. Esok makhluk Masjid Dalau pula tu. Kepada semua tu Masjid Dalau lepas Zuhur. Pergi tak tahu juga tu, tapi daging tu ada lah dah. Lembu tu ada lah. Hak lain lagi tu. Benar. Pada kira akar, pada kira pergi kemas lagi mana? Jadi kalau kita fikir, ya kena susun ni mari lagi tu. Kena ilmu reti dulu, barulah menentu. Tengok dia kata atak muafakat, berarti ilmu mari dulu, barulah orang panggil barulah menentu. Bila menentu barulah buah. Barulah buah. Kira lagu tu di segi akal kita, ya tu kira akal kita susunan ini. Itu kan. Tapi hakikat tak tahu juga, wallahu alam. Takluk segi kita tak reti cara takluk tu pun. Takluk sifat masing-masing tu. Kita tahu kata dia tahu pada azali. Dia tahu pada azali, yang menentu pada azali. Tu. Atau muafakat ilmu, kecek muafakat ilmu, kecek gitu ya tu. Muafakat apa yang ditentukan pada azal, yang ditahui pada azali. Tu. Lepas tu kalau kecek atau muafakat gitu, kadang-kadang kita kata ilmu ada mari dulu. Hak tu kena tolak kelik. Hak tu kena kira kata ilmu ni tak ada mari dulu dah. Ya moga sama-sama qadim. Ilmu pun tangjizi qadim. Iradat pun tangjizi qadim. Tak? Kira-kira sekali dah. Teka tahu tu menentu dah. Ya bukan kata nanti nak muafakat dengan hak tu. Bila tahu menentu, muafakat. Kecek mengikut susunan akal kita fikir. Padahal sama-sama qadim, tangjiz qadim dua-dua. Teka menentu oleh ilmu, teka tahu oleh ilmu, teka tu menentu oleh iradat. Tak ada nanti muafakat pun yo. Faham tak ya? Ya bukan kata bila ilmu menentu, ilmu tahu pada azali, iradat pun menentu mengikut apa hak tahu pada azali. Jadi serupa dengan iradat tu turut punggung. Supaya iradat turut punggung mari kira ke otak kita. Tapi hakikat semestinya bukan turut punggung lagu tu. Kadang sama-sama tangjiz qadim dua-dua. Tu nampak tu dah. Bahaya tak? Bagi tengok. Bila ilmu tahu pada azali, maka iradat pun menentu pada azali juga. Maka iradat pun menentu mengikut muafakat dengan ilmu tu pula. Kecek sekaligus tu supaya ilmu tu dulu. Tu. Padahal dia bukan kira lagu tu. Kira lagu hak sumoti tu yo kecek tu nak mudah dapat ya. Dia mudah dapat susunnya. Padahal ilmu pun dia tahu cara dia. Ilmu dia tahu. Iradat yang menentu kerja dia masing-masing. Ilmu tahu, iradat menentu.
Tapi bila tilik pada akal ke, benda yang ditentu oleh iradat tu, apa pakatlah dengan apa yang ditahu oleh ilmu tu. Tu kira lagu tu. Kalau kita pegang lagu tu pun tak salah lagi. Malaikat kita pegang betul sifat Allah Ta'ala tu ada dulu kemudian tu hak tu lain. Masalah ada sifat di zat tu masalah lain pula. Masalah tak akul kalau kita pegang lagu tu pun tak sampai ke salah. Cuba nak pergi nampak kata bukan tuah kita tu, bukan tuah kita nampak lagu tu semua lagi. Kadang hakikat tu kita tak tahu. Hakikat takluk sendiri tu. Hakikat menentu tu lagu mana. Hakikat tahu sendiri pun tu lagu mana. Nyata kau jalan tahu. Cuba fikir tengok. Habis. Buat lagu ni yang menang susung lagi. So 2, 3. Mana? Petang jadi hadis. Tu pun ada ulama isbat lagi takluk iradat tanjizi hadis. Takluk tanjizi hadis bagi iradat. Jadi 3. Setengah ulama isbat 3. Ada tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Lagu mana? Tanjizi qadim Tuhan tahu, Tuhan menentu sedia kala dah nak turunkan hujan pada esok. Pada esok hari menentu sedia kala dah. Lepas tu bila teka nak menurun tu menentu pula. Baru menentu kali lagi untuk nak turun. Maka baru menentu rak 2 tu bagi tanjizi. Ada juga ulama kira gitu. Sebab kita ni lah, kita nak makan tu siap dah. Esok nak makan apa? Kira di malam ni dah. Nak siap dah nak makan. Esok nak buat lauk tu, buat lauk ni nak pergi beli situ beli sini, kira siap dah. Sampai esok nak kali lagi. Sampai esok start tu, aku nak pergi makan ni. Padahal semalam kira nak dah. Paling nak buat apa pula? Nak rak 2. Saya panggil seolah tak jadi pula. Padahal tak ada salah pun kalau isbat lagu tu pun dia tak jadi punah ke apa. Setengah ulama mungkin isbat ke akan tanjizi hadis bagi iradat juga. Jadi 2 kali lah maknanya. Tanjizi qadim, tanjizi hadis. Tanjizi qadim tu sedia kala dah. Tanjizi hadis ketika mula nak melakukan tu. Tanjizi pula kali lagi. Nak pula situ. Barulah lulus nak. Tak ada apa lagi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil muslimin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u billahi syai'un wa 'amalan la yanfa'u wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan rabbana wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba nasidu kulla hawba wastud lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sairin khillani wa kulli dhi mahabba awdiradin as-subba wal muslimina ajma'a ya rabbi asma fadlan wa judan manna bilisani minna bil mustafa ar-rasuli nadha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alayhi 'addan habbi wa alihi wa sahbihi والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا ورضا نفسه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر رب وفقنا
واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا.